Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 14 Disember 2023. Kita ke berita utama. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bakal mengeluarkan arahan bagi pelaksanaan program imunisasi dos penggalak vaksin COVID-19 dalam masa terdekat. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata usaha berkenaan akan dimaklumkan susulan peningkatan kes baharu dan berulang endemik tersebut yang dilaporkan sejak akhir-akhir ini. Jelasnya walaupun belum mendapat arahan Ketua Pengarah Kesihatan, tetapi pihaknya melihat langkah pencegahan ini sebagai sesuatu yang baik sekaligus menggalakkan penduduk di negara ini mengambil imunisasi penggalak kerana kadar jangkitan ketika ini dianggap masih rendah. Ditanya mengenai bekalan vaksin dos penggalak, beliau memberi jaminan bahawa stok berkenaan masih dalam simpanan KKM dan belum lagi mencapai tarikh luput penggunaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kerajaan bakal menambah jumlah pencen pesara penjawat awam dalam memastikan jumlah pencen mereka tidak berkurangan daripada apa yang telah diterima pada waktu ini. Pada Julai lepas, kerajaan telah memutuskan supaya pencen dan pencen terbitan bagi bulan Julai 2023 hingga Disember 2023 dibayar menggunakan amount pencen asal. Ini menyaksikan bayaran pencen bagi pegawai awam yang bersara sebelum 2013 dikembalikan kepada amount Disember 2012. Manakala pegawai awam yang bersara mulai 2013, bayaran pencen dikembalikan kepada amount asal semasa bersara. Bagaimanapun, Anwar berkata perbezaan amount pencen semasa dengan amount pencen asal terus dibayar dalam bentuk bantuan khas yang dinamakan sebagai penghargaan khas kepada pesara PKKP bagi menjadikan amount yang diterima oleh pesara sama seperti amount pencen semasa, iaitu amount pencen pada Jun 2023. Polis menjumpai selai stoking dalam air bertakung di sekitar anak sungai berhampiran kawasan mayat kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin, 6 tahun, yang ditemukan pada 6 Disember lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han berkata bagaimanapun setakat ini pihaknya masih belum mendapat mengenal pasti stoking itu adalah milik Zain Ryan atau sebaliknya. Jelasnya stoking yang hanya dijumpai itu hanya selai sahaja, ia perlu dihantar ke makmal untuk analisa lanjut untuk dipastikan sama ada kepunyaan mangsa atau bukan. Semalam media melaporkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Selangor membantu pihak polis menyedut air di kawasan anak sungai yang menjadi lokasi penemuan kanak-kanak malang itu. Difahamkan kerja-kerja berkenaan dijalankan sebagai usaha untuk mencari bahan bukti berkaitan pembunuhan mangsa. Terdahulu, 2 kotak dibawa keluar dari Blok R Apartmen Idaman Damansara Damai susulan pemeriksaan pasukan forensik Polis Diraja Malaysia selama kira-kira 2 jam di setiap unit kediaman di situ. Menteri Pendidikan Tinggi yang baru Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menolak dakwaan rombakan Kabinet adalah berkaitan struktur dalaman UMNO atau melindungi Presidennya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setiausaha Agung Barisan Nasional itu berkata perkara berkenaan adalah hak mutlak Perdana Menteri dalam menentukan kekuatan pasukannya bagi meneruskan pimpinan berdasarkan respon yang diperolehi daripada rakyat. Beliau berkata demikian ketika hadir ke bangunan Kementerian Pendidikan Tinggi di Putrajaya sebelum upacara simbolik clock-in seterusnya mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa kementeriannya. Sementara itu, Zamri bertekad untuk meneruskan agenda sedia ada yang telah digerakkan oleh kementerian sebelum ini, termasuk perkara berkaitan dasar pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, beliau turut memberi jaminan akan memberi fokus kepada 3 kelompok teras utama iaitu golongan mahasiswa, tenaga pengajar dan pentadbir. Pada Selasa lalu, rombakan Kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaksikan jawatan Menteri Pendidikan Tinggi diambil alih Zamri bagi menggantikan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang bertukar portfolio menerajui Kementerian Pertahanan.
Kita kembali lagi, seorang remaja lelaki berdepan hukuman penjara maksimum 30 tahun sebat dan denda selepas mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Melaka hari ini atas dua pertuduhan, iaitu melakukan amang seksual fizikal dan beronani di hadapan kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun yang juga anak kandung kepada keluarga angkatnya. Bagaimanapun, selaku pesalah muda, Hakim Muhammad Sabri Ismail menangguhkan hukuman terhadap tertuduh berumur 18 tahun itu selepas pendakwaan memohon tarikh baharu bagi serahan laporan akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Difahamkan tertuduh merupakan anak angkat keluarga mangsa yang menetap di kediaman sama sejak setahun lalu dan membantu menguruskan perniagaan gerai makanan. Tertuduh juga didapati telah menunjukkan kemaluannya kepada mangsa sambil beronani. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 12 Januari depan untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. Penyanyi Ernie Zakri menolak dakwaan netizen yang menuduhnya sengaja menarik diri dan enggan membawa lagu Astana di pentas paruh akhir Muzik 38. Menerusi satu kenyataan, Ernie Zakri atau nama sebenarnya Nur Ernie Syahira Zaki, 31 tahun berkata, keputusan ini sebenarnya disebabkan beberapa perbincangan yang belum selesai membabitkan Persatuan Industri Rakaman Malaysia dan Persatuan Penerbit Malaysia, sekaligus menyebabkan dia tidak dapat membuat persembahan di acara popular tersebut. Ujarnya lagi, selaku penyanyi asal dan komposer lagu Astana, sudah pasti dia ingin menyanyikan lagu berkenaan. Pengerusi RIM Rosmin Hashim dalam pada itu memaklumkan perbincangan membabitkan tiga pihak iaitu RIM, MPA dan Media Prima. Berkenaan perkara itu telah dilakukan sejak Ogos lalu namun gagal mencapai penyelesaian. Ini yang juga penulis lagu berkenaan berkata bekerjasama dengan Omar K. Syamil dan Syari Azman untuk karya berkenaan. Ramai terkejut apabila lagu tersebut tidak dipersembahkan Ernie di SFMM 38 lalu di sebaliknya dinyanyikan oleh penyanyi Nadira. Kita beralih ke berita luar negara. Seorang bayi yang terperangkap di dalam sebuah perigi di daerah Sambalpur, Odisha, India berjaya diselamatkan dalam sebuah operasi yang dijalankan selama lebih 5 jam semalam. Kejadian berlaku di sebuah kampung di mana mangsa ditemui tersangkut dalam sebuah perigi buta sedalam 4.6 meter hingga 6 meter. Penduduk setempat pada awalnya mendengar suara tangisan bayi tersebut dan bergegas ke balai polis berdekatan. Setelah laporan dibuat, Pesuruhjaya Bantuan Khas Odisha segera menghantar kaki tangan ke lokasi kejadian. Pihak berkuasa masih menyiasat punca kejadian, namun penduduk tempatan mengesyaki mangsa sengaja ditinggalkan di dalam perigi tersebut. Bayi yang dipercayai baru lahir itu kemudiannya dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi amaran Israel berisiko kehilangan sokongan dunia susulan tindakan pengeboman sembarangan ke atas Gaza. Pemimpin itu memberi amaran tersebut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam satu acara kempen berlangsung di Washington. Biden memaklumkan kepada para penderma bahawa Netanyahu perlu mengubah pendiriannya berhubung penyelesaian dua negara untuk rakyat Palestin di Gaza. Dia mendakwa Israel menerima sokongan banyak negara selepas serangan mengejut Hamas ke atas Israel, namun mula kehilangan sokongan apabila pengumuman dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Kementerian Kesihatan Hamas mengesahkan lebih 18,400 orang terbunuh dalam pengumuman berterusan rejim Zionis di Gaza. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Beralih ke berita ekonomi. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib optimis dalam mencapai sasaran pungutan zakat sebanyak 1 bilion ringgit menjelang akhir tahun ini.
Pengerusinya Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman berkata PPZ Mawib sudah mengutip zakat sebanyak RM778 juta sehingga kini dan perlu mencapai RM212 juta lagi dalam tempoh 17 hari. Ujarnya PPZ Mawib menggerakkan kaki tangan untuk berusaha sepanjang masa bagi memperoleh sasaran tersebut dengan bertujuan untuk meningkatkan zakat kerana ekosistem asnaf-asnaf di negara ini sudah berubah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Zakat Korporat 2023 di Pusat Dagangan Dunia WTC semalam. Katanya sebanyak RM120.58 juta kutipan zakat perniagaan dicatatkan sehingga kini, peningkatan sebanyak 17% berbanding tahun 2022. Honda Malaysia melancarkan model kereta utiliti sukan SUV Honda CR-V serba baharu di pasaran hari ini dengan menyasarkan jualan sebanyak 1,000 unit sebulan. Menurut pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif Honda Hinorobu Yoshimura, sebanyak 2,000 tempahan sudah diterima sejak tempahan dibuka pada November lalu. Antara ciri-ciri lain yang didatangkan dalam CR-V serba baharu ialah sistem audio premium Bose dengan 12 pembesar suara, paparan pandu HUD dan kad kunci pintar. Honda CR-V ditawarkan bermula pada harga RM159,000 hingga RM181,000 dan harga varian E HEV RS akan diumumkan tidak lama lagi dan akan mula berada di pasaran pada Januari 2024. Kita ke berita sukan. Sabah FC bakal menentang pasukan PSM Makassar bagi aksi terakhir kumpulan H pada jam 8 malam ini di Stadium Likas Sabah. Ketua Jurulatih Sabah KFC Dato' Ong Kim Swee memaklumkan dia mahu para pemainnya mengekalkan momentum dan mentak cemerlang meskipun sudah layak ke peringkat semifinal. Kelayakan awal itu memberikan kelebihan buat skuad Sabah untuk menentukan kesebelasan utama yang bakal diturunkan kerana perlu menghadapi perlawanan penting pada hujung minggu ini iaitu pasukan Kedah Darul Aman FC bagi menentukan tempat ketiga Liga Super. Dalam pada itu, Jurulatih PSM Makassar Bernardo Tavares tetap memasang impian untuk mengalahkan skuad The Rhinos meskipun peluang untuk layak ke peringkat seterusnya telah tertutup selain turut menjanjikan pemain terbaik bakal disajikan pasukannya. Desas-desus yang mengaitkan kepulangan Safawi Rashid ke Terengganu FC TFC pada musim akan datang dilihat semakin menjadi kenyataan. Menurut sumber, spekulasi yang membabitkan pemain berusia 26 tahun itu yang akan memperkuatkan skuad sang penyu untuk menghadapi aksi musim 2024 bukan kabar angin. Ketua Jurulatih TFC, Tomislav Steinbergner, juga dilihat tidak berselindung dan menyatakan minat mahu membawa masuk Safawi bagi memperkemaskan pasukannya untuk musim hadapan. Bagaimanapun katanya terlalu awal untuk membuat pengesahan kepulangan Safawi ke TFC dengan saingan Liga Super masih berbaki satu perlawanan selain perlu menghormati kelab lain. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 15 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amirah Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.